rakan-rakan pengusaha ni hebat-hebat belaka. That's why tercalon menjadi committee members pengurusan kan, pengurusan tertinggi Negeri Sembilan. Okay, I am part of the committee because I'm one of the advisor for Tarikat Aidin Hafiz Kuala Pilah, basically run by my mom, Puan Aisyah. So basically Tarikat Aidin Hafiz ni ada 2 di Kuala Pilah, 1 di Melang, 1 di Taman Senimas and 2 di Kuantan, 1 di PSJ Sungai Karang, 1 di Bandar Kuantan. Kami masih baru lagi lah, tidaklah lama, masih lagi mencari peluang dan pengalaman daripada rakan-rakan guru pengusaha tadika. That's why bagus ada persatuan macam ni penuh dengan aktiviti, which is very good. Next time I would really love to join your Sembang Santai ni. Okay. So before we start the sharing session, boleh saya tanya cikgu-cikgu, sebenarnya sekarang dah mula secara face to face kan? Maksudnya sudah beroperasi seperti biasa, betul? Taska Tadika sudah dibenarkan beroperasi seperti biasa kan, walaupun during PKP, am I right? Ya, betul. So jadinya maksudnya tujuan pembinaan YouTube ini mungkin untuk sebagai promosi, for engagement for the parents, untuk tengok kita punya aktiviti selain daripada Facebook lah kan. Daripada Facebook dan mungkin if anything happen in future, if jadi lagi PKP kan, so at least all the parents have can refer to your YouTube channel. Okay, so if you are ready, let's get started. Mari kita tengok. Okay, boleh tengok saya share screen. Okay, minta full screen. Okay, full screen. Alright, boleh nampak saya full screen Okay, how to set up your own YouTube channel. So sebenarnya cikgu kat sini sebenarnya dah ada account ke atau nak belajar nak edit video ke macam mana? Macam mana cikgu? Dah ada account ke? Yang lain macam mana? Saya dah ada account. Alhamdulillah. Cikgu kan, saya ada account. Okay. Saya ada account, barulah masuk 1 ke 2. Alhamdulillah. Tapi bila saya nak buka balik, saya pun dah pening kat mana nak cari. Okay, saya sarankan sebaik-baiknya cikgu menggunakan satu account yang di mana dia boleh diakses oleh mungkin your branch manager. So jadinya dia tidak sulit lah. Maksudnya anyone can access. So jadi akan memudahkan para pengusaha sebab saya faham pengusaha sudah busy dengan tugasan lain. Jadi why not appoint one teachers to handle your YouTube channel, or if you have Facebook, one teacher to handle your Facebook. But then of course lah, by your approval. Maksudnya all the content, make sure pengusaha melihat dulu the content, then if it's all everything is good, barulah di-share di dalam YouTube. Sebab yang pertama sekali, before kita share anak-anak murid kita di laman sosial, saya percaya cikgu-cikgu semua di bawah pimpinan Puan Rozita Kamil sangat menitik beratkan privacy pelajar dan ada parents handbook. So dekat parents handbook tu sudah tersenarai di mana parents sudah bersetuju anak mereka untuk dikongsi di laman sosial untuk tujuan pembelajaran lah atau tujuan promosi. Minta parents sign the consent letter dulu. Itu yang pertama. So barulah cikgu boleh sebenarnya legally men-share anak murid cikgu punya video. Okay. So yang pertama tadi saya dah sedikit lah saya sudah terangkan sedikit latar belakang saya. Okay, kenapa YouTube? Because nowadays children spend so much time on YouTube. Okay, kartun, Ryan Toys Review, macam-macam So mungkin kalau dia dah subscribe kepada kita punya channel, so whatever video that we upload, mereka akan dapat notification dan akan lalu pada channel mereka. So instead of kita sogokkan mereka dengan channel ataupun bahan-bahan konten yang
yang mungkin relevan but mungkin tidak relevan, kadang-kadang sekadar nyanyi saja kan. Why not cikgu sendiri yang menghasilkan bahan itu dan sambil-sambil mempromosi tadika cikgu juga. Okay, and then yang keduanya, YouTube ini dia comply with Children's Online Privacy Protection. Maksudnya waktu cikgu upload tu, cikgu ada kena declare sama ada video itu disediakan untuk kids atau tidak. So disebabkan kita ini tadika, of course apa-apa material kita adalah untuk tadika dan ada kemungkinan video itu ada terselit gambar budak-budak kita. So make sure cikgu tick itu. So insyaAllah selamatlah. So maksudnya sekarang pun parents boleh set untuk tengok YouTube Kids. So baguslah. Okay, so step yang pertama, mula-mula saya saya share dulu screen. Nanti kita akan buat simulasi kepada cikgu yang belum ada account YouTube lah. Okay, so yang pertama create account. Cikgu pergi dulu www.google.com and then YouTube, type just YouTube, and then dia akan tanya create account for myself ataupun to manage a business. So kalau myself tu persendirian, tapi even persendirian janganlah share yang Gmail cikgu yang ada kaitan dengan privacy cikgu. Kalau boleh biar ada satu macam kita Eden Hafiz, kita ada satu account Eden Hafiz yang link dengan Gmail account Eden Hafiz. So cikgu-cikgu pun boleh access to the YouTube channel untuk upload bahan. Okay ke cikgu? So far cikgu punya YouTube channel macam mana? Siapa yang handle? Saya punya tak berapa aktif. Permulaannya saya buat hari itu untuk saya lulus saya punya VLC cert untuk saya mengajar online. Jadi antara tugasannya adalah mencipta satu YouTube dan saya berjaya lah buat, tapi setakat tu je lah. Lepas tu bila nak aktif kan, saya pun dah lari ke mana-mana. Okay, wah alhamdulillah. Tahniah cikgu Baru peringkat permulaan. Okay, bagus. Satu juga lah. Okay. More tu cucu saya punya sendiri aktiviti lah yang saya masukkan. Bagus. Okay, boleh. Dengan bantuan anak-anak masa tu. Ya, budak-budak sekarang canggih-canggih kan. Okay. Hai Raja Nur Afika. Hai Puan Kamisa. Ya. Okay, so jika kita dah create account kita sama ada myself ataupun manage my business, macam saya yang Eden Hafiz tu myself je, personal saja, tapi personal tapi masih disebabkan saya buat create account Gmail baru tadi yang saya kata tadi, so boleh diakses lah, nothing privacy dekat dalam email tu, and so it's linked with the YouTube channel tersebut. Okay, so kalau cikgu tengok dekat sini, bila cikgu dah sign in nanti, cikgu akan nampak muka lah, profile picture kita. Macam ni saya punya persendirian, ada muka saya lah. Kalau Eden Hafiz ada huruf E lah kat situ. Kalau macam cikgu, cikgu boleh check lah apa gambar yang cikgu letak untuk profile picture, and then cikgu nampak ada ring notification, ring bell ni. Okay, ini okay, tak ada apa-apa, just saya nak fokuskan ini yang ada gambar video tu. Dekat situ sebenarnya cikgu upload video. Itu saja yang pentingnya. Cikgu just sign in, upload video. That's it. As simple as that. Tapi kerja nak menghasilkan video tu adalah satu cabaran lah. Mungkin cikgu nak high quality sikit, cikgu pakai DSLR camera ataupun sekarang pun handphone pun canggih-canggih juga. Cuma saya tak berapa suka sangat kalau handphone ni dia punya, kalau cikgu ambil portrait menegak, so nanti akan ada black bar dekat tepi. So tak full screen kan. So tak berapa cantik lah. Dia eloknya size YouTube melintang macam tu. Okay. Ada ke cikgu-cikgu kat sini yang boleh juga nak streaming streaming terus live di Facebook? Sebenarnya instead of kita guna Zoom ni dan paparkan di YouTube, kita juga boleh guna StreamYard untuk live di YouTube. Mungkin cikgu satu hari nak buat webinar besar-besaran di mana Google Meet menampung sebanyak 100 sahaja kan. Macam kita pensyarah sendiri, kita banyak buat macam seminar ke talk ke where ada participants, it's more than 100. Sometimes kalau Zoom pun dia punya account premium pun ada limitation dari segi mungkin quality video je.
Kalau StreamYard itu dia ada ticker kat bawah tu. Kalau macam cikgu nampak iklan kat bawah tu kan, please join, like and subscribe. Something macam tu lah. Itu boleh guna StreamYard untuk live di YouTube. Itu kalau cikgu nak belajar boleh buat kelas lagi jika ada kepentingan. Ataupun mungkin cikgu nak buat, kalau macam dulu biasanya parents, cikgu pasti ada buat talk dengan parents kan. Ada tak? Ada ke sesiapa yang buat program dengan parents macam kita di Tadika Eden Hafiz sendiri, kita ada organize phonic with parents, parents talk lah, something macam tu. So disebabkan PKP ni kita nak penjarakan sosial, mungkin kita boleh buat webinar Sabtu Ahad macam tu untuk parents. So kita live terus di YouTube. Kalau cikgu nak belajar, kita boleh arrange satu how to handle YouTube live using StreamYard. Okay. Tapi it will take at least 1 hour lah untuk belajar itu. Sebab kalau saya buat sharing itu pun it takes much time juga. Okay, so tadi ni nak upload video. Okay, setelah cikgu upload, ini tadi dah upload video, dah ada beberapa video. Dia sebenarnya kalau nak engagement betul-betul kena kerapkan upload video. Tapi itulah kadang-kadang kita ni pengusaha tadika dah quite busy kan. Tapi katalah kalau jadi PKP lagi, parents mesti I tak tahulah dia feeling macam mana, tapi bila kita share bahan orang rasa macam tak best. Rasa macam seronok hasilkan bahan sendiri menggunakan kita punya syllabus sendiri. Betul tak cikgu? Ya, betul. Kadang-kadang macam bila share Upin Ipin ke apa ke, parents macam cakap, alah kalau Upin Ipin diorang pun boleh sendiri kan, berapa ratus dah video Upin Ipin yang anak diorang dah tengok. Tapi video cikgu ni eksklusif, cikgu yang buat sendiri. Kadang-kadang as simple as tracing ataupun buat aktiviti little scientist ke kan, ataupun eksperimen cikgu tadika atau cikgu taska kita sendiri yang buat. So itu lebih, kadang-kadang walaupun kualiti videonya tak menarik, tapi sebab anak murid tu kenal itu cikgu dia, mama itu cikgu Latifah, cikgu saya. So dia lebih engage. So dia memang, so parents pun mungkin rasa worth it to pay for their fees, maybe full, because our teachers are still working daytime kan, untuk menghasilkan bahan-bahan PDP. Itu yang kita dah buat lah since bulan 3 hari tu. Walaupun time tu kita tak ada green screen lagi, kita pakai tilam yang budak tidur tu, kebetulan ada warna hijau tu, and then kita shoot video, kita remove background, cikgu buat lah apa-apa, gila-gila kita bagi schedule kat teachers, macam tu. That's a good experience sebenarnya. Dia kalau tak jadi PKP, kita pun tak ada inisiatif untuk belajar all the technical tu kan. Nanti sekejap lagi saya tengok lah apa contoh-contoh video yang kita dah hasilkan. Ya cikgu. Cikgu Wan, saya boleh tambah sikit. Something tadi Cikgu Wan mention anak-anak boleh relate kan kat cikgu dia kan? Ya betul. When you do your own video Taska punya video sendiri anak-anak akan rasa teruja So ya, they betul. won't see, they won't look at other channel dah. Dia nak YouTube channel Taska dia sahaja kan? Betul. That one is very good. Betul-betul. Okay, yes, memang betul. Sebab samalah macam kita, walaupun melambak bahan-bahan di internet, contoh macam saya mengajar matematik sendiri, kita ada Khan Academy, macam-macam video Mak Saleh yang hebat-hebat kan. But then bila kita yang present dengan lenggok bahasa kita, cakap bahasa Inggeris menggunakan Malaysian accent, view itu budak kita lebih dekat dengan kita. So hasilnya saya tengok ribu-ribu views. Sebabnya anak murid kita. So bila even Tadika pun saya percaya, saya setuju macam cikgu cakap tadi, bila anak murid tengok cikgu dia sendiri and then tengok kat YouTube pula, dia lagi rasa teruja. Beza tengok di YouTube cikgu dia dengan tengok di WhatsApp. WhatsApp tu memang dia tahu, parents pun tahu, alah cikgu ambil video forward je lah, dah habis edit video lah. Tapi bila di YouTube it's like a giant platform where everyone is sharing the content. Bila cikgu pun berjaya untuk share di YouTube, itu sangat awesome. So bila cikgu dah share di YouTube, cikgu boleh juga buat playlist. Mungkin untuk matematik sahaja playlist. So cikgu juga boleh letak end card kat belakang tu. End card tu maksudnya kalau cikgu perasan bila cikgu tengok YouTube channel, hujung tu dia ada option. Nak tengok ini ke nak tengok ini? Nak tengok ini ke nak tengok ini? So dia ada suggestion. So I would really recommend bila cikgu letak YouTube bahan content cikgu, make sure letak end card so that the watching time itu coherent. Dia akan sentiasa tengok bahan cikgu lah. Bukan mula-mula tengok Tadika
contoh Tadika cantik permai, kemudian Tadika genius Iman contoh, macam tu kan. Sebab YouTube pun kan dia pun ada dia punya algoritma dia untuk suggest apa yang sesuai dengan anak itu. So that's why alang-alang cikgu dah share YouTube channel cikgu, jangan lupa susun playlist elok-elok, letak end card. Nak lagi cantik, letak thumbnail. So YouTube sendiri upload video number 1. Siapa yang dah buat, tahniah cikgu. Siapa yang dah ada account, very good. You move to other step, you create thumbnail, you create end card, you buat playlist. That will be awesome. So cikgu boleh tengok view cikgu akan meningkat, engagement pun meningkat. Samping dalam masa yang sama, cikgu boleh buat as a promosi. Okay. Okay, ini contoh-contoh video. So dekat video ni sendiri, cikgu boleh tengok dekat situ screen saya ada bahagian upload, ada bahagian live. Live ni tadi kalau yang saya guna StreamYard tadi, saya live di YouTube. If there is any webinars ke apa ke, macam sekarang pun saya live di YouTube channel saya, boleh juga nanti saya. So cikgu tak payah nak save, nak upload, dia terus stream ke YouTube. Okay. So macam upload ni yang pre-recorded lah, kita dah buat bahan-bahan itu. So cikgu nampak pensel ni, cikgu boleh edit. So cikgu juga kalau tengok sini ada yang unlisted, ada yang public. Nampak ke? Ada yang remove. Remove ni waktu saya buat ni March tahun lepas. Bukan saya yang buat, cikgu yang buat saya, one of my teachers lah. I dah pesan dah, kata jangan menggunakan lagu-lagu. YouTube sangat alert dengan copyright. Maksudnya kalau cikgu nak masukkan lagu-lagu yang famous di YouTube lah, yang kepunyaan orang lain, contoh di mana dia anak apa-apalah kan, lagu-lagu yang ada di YouTube itu sememangnya dia ada dia punya ownernya. So bila cikgu ambil, kena strike, cikgu kena remove video tersebut. Ataupun itulah macam saya itulah jadinya the whole perayaan punya video dah di remove. Rugilah kita buat penat-penat titik peluh cikgu kita kan, tapi kids tak dapat nak tengok. So that's why hati-hati dengan penggunaan muzik. So cikgu boleh guna Soundstripe, SOUND. Mungkin siapa-siapa cikgu boleh komen dekat chat. Tolong typekan Soundstripe, SOUND-STRIPE, ataupun saya akan share dengan Madam Audrey nanti Soundstripe. Atau apa-apa yang cikgu tahulah free lagu, tapi biasanya dia bukan lagu, dia just music sahaja. Okay. So it's really important to use songs that bebas copyright. Okay. Macam ini ada video saya dengan cikgu-cikgu saya menari Hari Raya by Eden Teacher. Saja suka-suka short link share dekat parents kan, nak wish Hari Raya kan. So yang tu kita buat unlisted. Bila unlisted maksudnya our parents with the link sahaja yang boleh tengok. It is not open for public. Maksudnya once orang luar dia ada subscribe channel kita, dia tak dapat tengok lah Hari Raya by Eden Teachers ni. Dia just boleh tengok yang public, yang Eden Hafiz Storytelling, Eden Hafiz Storytelling bawah ni, macam tu. Okay ke cikgu so far? Is it something new for you berkenaan video ni, how to set public, unlisted dan bebas copyright? Very new. Okay, slow-slow cikgu, sebab saya pun belajar tahun lepas bulan 3 macam tu kan, and then kita improve by time belajar. Minta mungkin cikgu boleh brief dekat cikgu, maksudnya rakan pengusaha punya, masing-masing ada staff kan, waktu buat staff meeting mungkin boleh introduce. Okay, sekarang kita ada platform YouTube channel ni, cikgu will be very surprised, diorang akan lebih explore daripada kita. Even saya sendiri pun so tapi kita kena tunjuk lah, kita kena guide, this is how you upload the videos, make sure jangan ada copyright, kalau tak penat you buat nanti kena strike, langsung tak boleh tengok Okay. Okay, ini contoh types of video content yang kita telah hasilkan. Macam ni cikgu tengok green screen effect, maksudnya macam saya tadi shoot di belakang green screen. Okay, so belakang background tu boleh di remove and tukar whichever background yang cikgu suka lah. Dan gambar pun satu hal juga. Kalau boleh gambar itu
Macam saya sendiri sebab selalu guna background macam-macam, so kita bayar untuk free pick. Tapi ada juga yang free sebenarnya di internet tapi pastikan dia free lah. Cara nak free tu kalau di PowerPoint cikgu boleh Google online photos ataupun dekat Google dia ada comment. CC sekejap lagi kita cuba tengok kalau cikgu betul ataupun nanti itu sesi lain lah waktu kita betul-betul nak buat video. Tapi apa yang saya boleh katakan untuk menghasilkan video begini, dia sama ada kamera DSLR ataupun mungkin kamera phone boleh juga, and then editing software. Editing software ni macam kalau lah kamera itu menggunakan DSLR, so dia punya file tu besar, so mesti edit di laptop. Mesti diedit di laptop menggunakan Adobe Rush ataupun Adobe Premiere. Tapi kalau macam cikgu ambil pakai phone sahaja, that's why saya kata tadi kadang tak perlu pun canggih-canggih. Budak dia dah seronok dah sebab cikgu dia yang buat. So ambil gambar pakai phone pun okey. So boleh guna apa namanya? Chroma key dekat beberapa aplikasi di handphone. Kalau cikgu tengok dia ada chroma key. Itu pun kalau nak belajar nanti kita adjust satu. Cikgu boleh pilih. Cikgu discuss dengan team nak belajar edit guna laptop ataupun guna handphone. Tapi saya percaya kalau handphone pun masing-masing dah pandai kan? Ke macam mana? Biasa cikgu mesti share bahan-bahan video-video anak-anak murid kan menggunakan aplikasi apa? WhatsApp je. WhatsApp. Hai Puan Rosita. Hai, Assalamualaikum. Ini bonda saya. Saya banyak follow bonda Rosita. Nak pergi kelas tak pergi-pergi. Saya. Mestilah. Satu Malaysia kot kenal bonda Rosita. I'm figuring how you came to know me bila kita berjumpa. Saya tengah fikir ni. Banyak event. Saya dalam hot daripada madam buat bonda buat group WhatsApp. Dari situ and then I register juga. I nak join kursus kursus KAP ke? Bukan KAP. Sebab handbook. Ni buat handbook. Tapi sampai ke sudah tak join handbook. Parents handbook. Okay. InsyaAllah one day kita akan. Alright. Okay ke bonda sekarang pengkongsiannya? Okay. Orang yang zero ni rasa macam what are you talking about? Alah, ya ke? Tapi boleh kot slow. That's why lah kita taklah into details I just bagi tahu je sebab you bagi basic je. You bagi basic yang kita bila kita perlukan YouTube ni untuk kami boleh activate our videos untuk YouTube. Itulah nanti macam hari ni I just tunjuk je apa yang sebab saya pun tak tahu cikgu punya keperluan tu cikgu nak yang macam mana nak menghasilkan video, nak sharing video aktiviti anak-anak yang selalu di-share di Facebook and then nak upload di YouTube ke ataupun nak menghasilkan konten PDPC, konten pembelajaran itulah nanti boleh bagi tahu. Dua-dua cikgu kan sebab antara kami ni adalah semua nak tahu. Jurulatih dan juga adalah pengusaha taska, pengusaha tadika. Pengusaha. Betul? Okey. Tapi Cikgu Wan, macam Cikgu Wan kata setiap center kan, setiap taska atau tadika kan mesti ada, you kena elect seorang kan yang boleh handle. Kalau tidak memang berterabur lah everything kan? Betul. Saya setuju. Bagi pandangan saya, seorang pengusaha adalah dia dari segi management. Dia yang memikirkan apa yang dia buat. Saya pun tak berapa pandai sebab saya sure untuk pengusaha di sini berpuluh-puluh tahun. Tapi apa yang saya nampak my mum buat, she is also a kindergarten teacher since I was young, waktu saya kecil. Mungkin Bunda Rosita kenal kot, my mum nama dia Zaimah. Dia dulu tadika di Kelang lah, di Johan Setia, di Pandamaran, di Bayu Perdana. Dia okay, so PMTP nak kenal. Itulah. Okay, so maksudnya dari situ
tadi? We have to choose one staff. Ya, kepakaran kita appoint satu cikgu. Siapa yang minat untuk digital ni? Ataupun tengok degree dia. Mungkin kadang degree dia ada yang kan kalau ke IT macam mana? ke, Kalau IT taska ke, memang ada. Got IT ke, Mascom ke? Yes. Mass Kadang-kadang media bila dia ada IT, ada Mascom ni, bila cikgu bagi task kat dia, dia lagi bersemangat untuk bekerja. Sebab people appreciate their work. And then cikgu buat lagi, bila dia dah pandai, cikgu bayar je dia, hire je dia untuk, okay, kita nak meeting next month, boleh tak you buat sharing to staff? I give you some token of appreciation lah. Cikgu tak adalah cakap berapa amount cikgu bagi ke apa. Just say that we will give some token of appreciation. Dia pun tak harapkan benda tu, but then it will be very exciting lah to be the center of the audience. Kalau macam rakan-rakan pengusaha yang ada banyak cawangan kan, lagilah seronok, lagilah dia rasa macam excited untuk berkongsi. Macam saya sekarang ni rasa excited untuk berkongsi dengan rakan-rakan. So macam diorang apatah lagi. Sometimes cikgu-cikgu itu adalah pembangunan profesionalisme diri. Sebagai manusia, sesiapa pun dia mesti nak improve diri dia. But we have to give the platform. Mungkin waktu meeting, instead of kita je yang bercakap, jangan itu, jangan ini, kalau nak mengajar mesti itu, mesti ini, ini kita punya syllabus gitu gini, ini lesson plan gini. So biar dia pula share. Okay, setengah jam dia share pasal YouTube. So semua orang pun macam, okay, kalau dia boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Dia pun cikgu juga. Dia pun ajar students juga. Dia pun working hours dia daripada 7 to 5 juga, for example. Okay. Sebab kalau kita yang sampaikan, dia lain. Dia macam tu. Dia better appoint one teachers yang betul-betul minat. Okay. Alright, ini digital storytelling. Saya ada appoint seorang teacher ni. Saya ajarlah dia menggunakan Microsoft PowerPoint saja. PowerPoint ini dia sangat hebat. Sebenarnya saya suggest kalau cikgu nak menghasilkan konten, sangat senang menggunakan PowerPoint sebenarnya. Daripada PowerPoint tu cikgu boleh buat cerita. Macam ini kan, kereta ni cikgu copy, tapi cikgu gerakkan gambar kereta tu. Lepas tu bila cikgu play, dia akan berjalan. So nampak, teacher Miza bawa kereta. Macam tu. So kalau macam bola kan, bola daripada ni kecil, besar. Lepas tu bila cikgu play, dia akan, tapi benda copy saja, duplicate tapi kena gerak-gerakkan sikit lah. That's why instead of cikgu yang ajar, instead of pengusaha yang buat video tu, tak ada masa kita nak buat video tu. So hantar staff untuk berkursus. Macam cikgu hantar mereka pergi kursus Little Scientist semua, kan? Mungkin cikgu just kalau nak join, just join untuk tahu sahaja. Oh, saya tahu ini guna PowerPoint. Awak buatlah layer macam-macam. Awak play, awak save as MP4, dia akan berjalan. Macam tu. Ya, betul Cikgu Wan. I recently baru sedar yang PowerPoint tu memang hebat. We can use PowerPoint for buat video sebenarnya ya. Ya, betul. Also write e-book. Nak tulis e-book pun boleh guna PowerPoint ya. So this is something kita boleh explore ya, rather than some people kata nak buat video very susah kan, tapi guna PowerPoint aja. Something yang kita dah familiar macam Word, PowerPoint so untuk buat cerita PowerPoint itu, tapi dengan syarat kena save as MP4 lah waktu save tu. Macam selalu kita buat PowerPoint, kita save as PPTX kan. Macam okay. So macam ini kita digital storytelling, baca je. Baca buku lah, baca buku. Tapi beza tak? Cikgu Tadika dia sendiri yang baca buku bahan di Tadika. Contoh macam kalau cikgu guna buku PT Engine, cikgu baca buku PT Engine tu. Share dekat parents. Ni book 1, book 2, book 3. Saya perasan dulu kita having problems waktu PKP tu. Tadika tutup terus, parent ada yang tak sempat nak ambil bahan sebenarnya di Tadika. So what we do is kita record cikgu kita buku PT Engine tu, buku 1A, 1B macam ni. So dia boleh baca dekat YouTube. Tapi bukanlah dia yang baca, cikgu kita yang bacakan, tapi dia dengar macam tu kan. Lepas tu parent ambil gambar. So bila dia share dalam grup, orang lain pun, dekat YouTube ada buku buku sekarang nak saya baca 5A, 5B contohlah kan. So itu pun boleh membantu, tapi I would suggest sebab benda tu bukan buku kita, so that's why pentingnya untuk buat set to unlisted, bukan public. Macam tu. Okay ke cikgu? Set to
unlisted. Maksudnya only people with the link sahaja yang boleh tengok, which macam kita ada WhatsApp, Telegram group, cikgu bagi link. 1A ini linknya, 1B ini linknya, 2A, 2B, 5A, 5B, ada seterusnya. Banyak nak belajar ni, ya Allah. That's why Bonda pilih mana yang nak belajar dulu. Salah satu kan. And then pengetahuan tu akan bertambah. And then macam Bonda ada banyak staff, appoint je seorang. Kan. Tapi macam buku ni jangan ambil gambar. Dia ada cara dia juga. Dia mesti ambil dari atas. Kameranya dari atas. So ada lampu pula dekat atas tu supaya dia terang. So dia adalah cara dia. That's why kita nak custom kursus ni mengikut keperluan tadika. Nak macam mana. So kalau buku ni digital reading ni daripada atas. Okay. So ini adalah tutorial yang lain. Boleh juga di-explore. Canva, sangat senang Canva ni. Kalau compare dengan PowerPoint, PowerPoint yes senang, dia dah ada template juga. Tapi Canva pun something yang in trend juga. Sebabnya nak post dekat Instagram boleh, poster boleh. Macam saya sure cikgu-cikgu rakan pengusaha pun banyak kan buat macam event ke apa, edit pakai Canva and send through phone. Betul tak? Pun tak belajar lagi. Tahu. Mudahnya tapi tak belajar lagi. Iklan-iklan macam kalau buat parenting talk ke ataupun concert day ke ataupun macam buat food party ke sports day ke, itu iklan macam mana? Rakan-rakan pengusaha, cikgu buat menggunakan apa? Edit pakai apa? Ada, dalam chat ada Mohani kata banyak guna Canva. Ada some of our ahli. Okay, very good. So I would suggest cikgu explore Canva, bukan cikgu, staff cikgu. Staff bos-bos ni staff pengusaha-pengusaha ni. Diorang memang itu zaman diorang sebenarnya. Diorang klik-klik, drag-drag, tukar ni sebab diorang biasa main Instagram. Instagram ada benda-benda tu. Macam kita kan kita tak guna filter-filter tu kan. So okay, kemudian ada editing software macam tadi Canva untuk edit poster, PowerPoint pun dia ada template juga, Instagram, Facebook post dia dah ready made template untuk yang free Tapi kalau nak dah kata semua dah pakai, bolehlah subscribe. Tapi so far rasanya tak habis lagi pakai yang Canva tu. Okay, editing software boleh untuk handphone, boleh try InShot, CapCut atau Viva Video. I would suggest kalau cikgu edit guna phone, mesti kalau menegak portrait, bentuk portrait je semua and then gabungkan. Jangan kejap portrait, kejap landscape. So bila edit video tu dia dah tak cantik dia punya paparan dia tu. Okay. Itu kalau nak belajar editing software tu satu lagi set. Tapi rasanya editing software ni dia lebih mudah kot kalau compare sebab dia phone je kan. Kalau StreamYard tu tadi dia lama sikit. Okay, tu dan kemudiannya tu yang saya seperti kata tadi, live webinar using StreamYard. Okay, technology will replace teacher, but teachers who use technology, who will probably replace teacher who don't. So kita tak naklah jadi tadika yang ketinggalan, terlalu tradisional, orang lain dah ke bulan, ke bintang. Memang saya setuju itu bukan ukurannya. Yang kalau tadika ini dia punya penjagaan, taska kan, dia punya more kepada penjagaan, keselamatan, macam mana hubungan kita dengan parents, aktiviti kita, keberkesanan pembelajaran. Saya percaya itu semua dan saya sangat setuju kelima-lima benda ini sangat penting. Kelayakan guru yang macam semua orang untuk taska ada, khusus semua pemata untuk tadika sekarang dia ada offer diploma early childhood. Yes, benda itu membentuk kepribadian seseorang cikgu. But then dalam masa yang sama, we cannot run away from technology. Everyone is using technology. Kalau tadika lain ada kelima-lima benda ni and then add up bonus, dia ada technology, so kita akan ketinggalan. So kita tak nak tadika di Negeri Sembilan ini ketinggalan. Kita nak sama hebat macam tadika di Kuala Lumpur, di Selangor, di Pulau Pinang dan seluruh Malaysia lah. Dan seterusnya memartabatkan industri tadika dan taska itu sendiri. Itu yang penting. Okay. So itu sahaja dari saya. Ke macam
Nak buat simulasi YouTube ke macam mana ke? I think it's for today punya session tak perlu simulasi, Cikgu Wan. Okay. Tak perlu. So Maybe lah. now open for Q&A lah. Okay, boleh. Mana-mana pengusaha yang nak tanya. Atau mungkin nak berkongsi pengalaman. Sebab Cikgu Wan ada soalan dekat chat ya. Okay. Poster memang banyak guna Canva. Tapi adakah makna dia YouTube ini dia Canva support je? Ataupun what is the question? Wait, now let me see. Maknanya YouTube ni dia support banyak ya Canva, guna Canva macam mana? Tak, Canva dia adalah dua benda yang berbeza. Canva ni adalah, okay, boleh tolong bukakan Canva punya website? Okay, alright, saya buka Canva Okay, Canva dekat phone ada, boleh download aplikasi dekat phone, dekat website pun ada. Okay, type sahaja canva.com. So nanti untuk first time dia akan minta login. Macam saya dah login lah. So dekat sini itu yang saya kata tadi, cikgu boleh design poster. Tapi saya biasa kalau untuk design poster tadika kita guna handphone pun senang juga. So dekat sini ada poster dia. Boleh search template, types for kids mungkin. Okay. Ya Allah comelnya cikgu kan. Lepas tu template dah ada, cikgu type saja. Contoh cikgu nak buat food party. Ni kan dah boleh buat aktiviti dah kan. Food party. You edit lah. Edit sahaja. Okay. So size dia ni mungkin cikgu boleh kecilkan dekat sini. Kalau Canva ni I rasa sangat senang, cikgu boleh explore. This is the first step. I rasa yang paling penting other than YouTube, kalau belum explore Canva, I would recommend cikgu untuk explore Canva because I sendiri banyak guna Canva ini. Kata dalam sebulan, boleh kata setiap minggu I share Canva ni untuk peringatan, untuk announcement, untuk event that coming soon. Okay, food party is one big adventure. Lepas tu boleh tukar gambar apa. Mungkin cikgu nak letak gambar tahun lepas yang di mana aktiviti itu sudah berlangsung. Kan? Okay, ataupun buat collage. Contohnya kita dah edit lah, kita save ya? Dah save? Ya, kita save. Ini ada button download ni. Okay, cikgu nampak ada button download ni and then save. Boleh save as PDF atau JPEG atau PNG, mana-mana satu. And then semua file ini pun boleh share. Nanti dia save kat komputer, cikgu boleh masukkan terus drag dekat dalam WhatsApp atau Telegram. So I would suggest dekat dalam laptop sendiri pun dah ada Telegram dengan WhatsApp. Tapi cikgu nak tanya, untuk daftar Canva, register, dia for free selamanya ataupun kalau kita nak guna lama kita kena berbayar? So far free. Semua bahan-bahan dalam ni, dia ada yang free, dia ada yang bayar. Macam ni cikgu tengok dekat sini bila for kids ni kan. Ini free, ini free. Free, semua ni free. Tapi ada juga yang berbayar as times you scroll kat bawah ni. Untuk kids banyak yang free so far kids ni selagi selagi dia tulis free ni, cikgu nampak saya alihkan cursor ni, dia memang free lah. Kalau tak dia ada lambang duit sebenarnya. Sekejap. Ini kalau tengok banyak yang free ni. That's why I kata memang tak habis. Memang tak. Satu lagi mungkin sebab saya masuk menggunakan MOEDL, dia lagi untuk guru-guru dia lagi dia dapat free. Apa lagi tu? Banyak. Melopong dengan apa benda tadi sebut MOD? Okey, tak apa. Cikgu sign up guna akaun Gmail yang ada dekat YouTube tadi. So dia akan ada yang free, ada yang kena bayar. Tapi kalau sign up, tapi kebanyakannya dia memang free. Dia bukan macam sesetengah tu dah guna 3 bulan dia kena bayar, tidak. Dia lock pada certain design. Dia bukan lock pada tempoh. Canva ini. Ini yang saya suka, biasa sangat guna. Ini tukar saja kan. Ataupun parents teacher meeting contoh. Macam itulah. Lepas tu cikgu save. Save.
Save biasa kalau kita nak ni JPEG atau PNG lah. JPEG dia rendah sikit kualiti, yang tu PNG. Tapi setakat share kat phone boleh saja. Pay and download. Oh, okay. Ini apa ni? Professional. Okay. Yang kena bayar. Yang ni that's why cikgu boleh tahu waktu cikgu nak download ni. Yang ni kena bayar RM5 sebab image ni. Tapi kalau I buang image ni mungkin dia akan unlock supaya free. That's why lah cikgu explore lah yang tu. Remove watermark. Kalau remove watermark pun dia akan kena bayar. That's why. So dia bukan dari segi tempoh, dia dari segi design dia tadi yang saya cakap tadi. Maknanya untuk sign up Canva ni pun tak perlu berbayar. Yes, untuk sign up sendiri free. Oh, tapi nak gunakan bahan dalam tu ada some free, some berbayar. Ya, betul. Macam mana pula yang premium punya tu, yang disebut Pro Premium, Canva Pro Premium. Yang tu saya sendiri tak pernah bayar lagi, saya tak pernah subscribe untuk yang itu. Mungkin cikgu boleh try lah nanti. Tapi yang saya expect dia akan macam, maksudnya before cikgu bayar tu cikgu pun nak tahu ni dekat sini lah. Yang inilah setiap bila kami explore kan, bila sampai tahap yang ni mulalah kita tutup lah lagi nak kena bayar sebab kita pun tak tahu berapa jumlah bayaran yang kena. Tak apa, maksudnya selagi kita boleh guna, kita guna saja yang ada contoh Yeah, I think for the start kan kita guna yang free je lah. Ya, kita guna yang free saja. Tapi yang ini pun kena bayar juga RM5. Yeah, just macam Zoom kan, Zoom account also like that kan. Free dulu kan. Ni kenapa kena bayar pula? Sebab saya adalah gunakan benda ni untuk beberapa benda yang ringkas macam poster, tak pernah lah berbayar. Tapi bila kita explore lebih lagi, dia akan pergi tu gunakan for yang trial tu, yang 3. Tapi yang trial yang tu, benda yang tu ada some benda yang kita tak boleh nak explore sebab dia akan keluar je notification yang tadi tu. Okay, kalau rasa macam benda ni memang worth it, macam lepas cikgu guna banyak-banyak, sebab saya sebenarnya dah buat banyak dah daripada Canva ni. Ni tengok recently use, ni yang saya buat untuk poster. Sekejap saya buka file saya. So far banyak juga yang free, yang kita send dekat betul. Eden Parents pun kan. Kat mana? Kemenestra, YouTube. Cikgu explore dulu mana yang free. Kalau dia kata bayar, cikgu kadang dia suruh bayar tu sebab cikgu nak remove watermark. Watermark tu biasa memang kena ada lah. I mean bukanlah kena ada, tapi maksudnya kalau cikgu suka dah design tu, biar je lah watermark macam ada Canva sikit ke, sebab dia pun itu cara dia nak jual dia punya produk kan. Betul. Satu lagi cikgu. Tengok cikgu dalam apa ni dalam PowerPoint ni pun dah macam macam mana nak letak muka kita dalam kita punya slide. Macam cikgu ni belakang adalah slide. Macam kami dulu bila mengajar sebelah slide, sebelah pengajar, maknanya kita terasing. Tapi macam sekarang ni saya tengok cikgu duduk di hadapan slide. Dia ada green screen kat belakang ni. Kita guna green screen. Okey, sekejap saya off ya. Belakang bersepah. Sekejap. You off the background. Sebenarnya dekat Zoom memang dah ada virtual background, betul. So saya pilih sahaja gambar yang saya nak. Tapi kita gunakan kita punya slide PowerPoint kita kalau kita nak mengajar. Macam tadi cikgu mengajar guna slide, tapi cikgu ada di hadapan slide tu. Macam ni lah kan. Okey, maksudnya nak buat macam ni ke? Nak buat macam ni ke? Ya. Okey. Cikgu sekarang berada di hadapan. Apa yang kami nampak adalah cikgu berada di hadapan slide cikgu. Overlay macam tu. Okey, faham? Nama dia, nama pun dia tak tahu. Ini pakai OBS. Ini satu level lagi, OBS. Open Broadcaster Software. Saya ada buat tutorial Open Broadcaster Software, nanti cikgu boleh tengok. Lagi sekali rakan pengusaha jangan menyusahkan diri, tak payah belajar, biar cikgu ataupun technical appoint satu technician untuk untuk shoot. Okey.
Oh, that one is what they call OBS, yeah, overlay. Yes, OBS. Tahu term dia. Okay. Okay, sekejap alang-alang saya dah log in untuk Eden Hafiz ni, boleh tengok jugalah video-video yang kita dah buat. Okay, sekejap. Satu lagi bila kita nak belajar pasal YouTube nanti ni, okay, ini kita punya channel. Kadang dah bersepah-sepah macam tadi dah tak tahu mana channel kita. Ni bahan-bahan kita. Home ni. Lepas tu ni. Tak tahu mana sendiri punya. Okay, saya akan bawa cikgu ni satu persatu ni. Home, okay, ni videos okay. Ni macam saya sendiri tak sempat nak buat playlist. Tapi cikgu nanti kita boleh buat playlist sama-sama Ini contoh story kita. Ini semua you punya produk video ni? Yes, ini kita punya sendiri. So dah banyaklah yang subscribe. Alhamdulillah macam ini subscriber baru 653. Orang kata kita boleh buat duit bila kita dalam YouTube. Tapi itu macam saya yang account profile saya punya channel Cikgu Wan itu sendiri sudah ada 1,500 subscriber. Tapi dia watch time tu kena 10,000 hours watch time. Tapi tak banyak pun cikgu, 25 sen. Macam tu je, dia sikit je. So kita jangan aim untuk itu mungkin kan. So apa yang kita nak adalah kita nak menghasilkan PDP C from our kindergarten. Itu target kita. I rasa promosi yang itu adalah lebih berbaloi daripada kita mengharapkan dari YouTube. Sebab kita bukanlah artis ataupun membuat konten-konten yang trigger orang, selalu yang banyak-banyak. Selalu education memang susah sangat nak dapat view yang banyak sebenarnya. Unless macam Upin Ipin tu sebab dia dah ada 100 orang dalam company dia. Kita nampak Upin Ipin macam tu je, tapi sebenarnya behind editor team dia ramai. So we cannot compare ourselves like untuk menghasilkan video macam Upin Ipin kan. Lagi satu point untuk menjana pendapatan from YouTube channel ni kan, sebenarnya dia kena asli correct not? Ya, betul. It has to be your what you call it, your own video tau. You tak boleh guna orang lain punya. Lagu pun lagu you sendiri. Baru you can make money from there kan? Ya, yang berkenaan lagu tadi bukan sahaja waktu nak dapat, waktu nak generate kata duit tadi tu pun bukan. Waktu the moment cikgu upload tu, dia dengar je lagu tu lagu-lagu daripada orang lain. Orang lain. Bukan Upin Ipin satu lagi company apa nama? Didi and Friends. Didi and Friends. So terus kena strike, terus video tu kena remove. Macam yang saya tunjuk tadi. Macam cikgu kata buku pun tak boleh guna orang punya kan? Buku bergantung. Kalau buku itu macam so far saya guna buku ni tak ada masalah untuk di ni sebab kita sudah olah benda tu. Awal-awal saya sudah intro diri saya. Kita lagi mempromosi buku dia sebenarnya. So it depends on the company. Macam ni so far tak ada masalah, tak ada kena apa-apa ni lah. You have to mention the company name lah, publisher ke siapa. It depends on the company. Cikgu Wan. Ya. Sejak you upload you punya YouTube dekat melalui Eden Hafiz ni, bagaimana ibu bapa punya reaksi ataupun bagaimanakah penggunaan dia? Macam how was the feedback? Alhamdulillah, disebabkan feedback yang sangat positif. Di samping saya bukan share diorang bukan share di dalam bila kita share di dalam group parents tu dia share pula lagi ke grup kerja mereka, ke sekolah anak dia, ke macam-macam So dari situ sebenarnya promosi sebenarnya tadika kita. Oh, ini level cikgu. Wow, cikgu tadika menghasilkan video sendiri bagus macam itulah. So disebabkan feedback yang positif itu, sebab kita pun saya tengok dulu ada satu badan di grup kita kan, Puan Bonda dia menghasilkan video and then kita boleh bayar lah and then kita guna je lah material tu kan. Itu pun memudahkan juga. I rasa bahan itu pun bagus.
sebab dia dah tailored with students Malaysian tadika punya level. But then bila kita menghasilkan sendiri, parents lagi appreciate. Macam saya cakap tadi lah, parents tu dia share pula lagi kat kawan-kawan dia, dia share lagi kat kawan-kawan dia. So secara tak langsung Eden Hafiz di Kuala Pilah dapatlah free promotion. Memang setuju sangat lah. Kalau kita nak guna orang punya, dia macam seolah-olah parent tu boleh cari je kat YouTube kan. Jadi dia mesti cikgu dia appear, cikgu dia nampak, baru dia nampak macam dia nak usik cikgu tu sebab cikgu tu ada kat YouTube kan. Sebab tu kita kena. So macam awal-awal tu kita inilah untuk ini biasa apa yang kita upload kat Facebook. Ini yang kita upload dekat ini lama-lama lah daripada 2019 punya kan. Ini before PKP. Tapi bila dah once start PKP, kita semua terduduk. Apa kita nak buat? We have to do something. Cikgu dapat gaji. So kita pun kena bekerja. Kita kena nampak yang kita memberi sesuatu, memberi impak kepada anak mereka. Selain daripada kita bekalkan worksheet, selain daripada kita bekalkan itu, tapi kalau bagi kerja, parents pun tak ada masa nak handle anak dia. So dia perlukan guide, dia perlukan tutorial, dia perlukan pengajaran. Selain daripada kita menghasilkan YouTube ni, saya sendiri dengan teacher saya, kita schedule, kita buat kita memang menggunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni something macam Google Meet jugalah. Macam Zoom juga. Itu saya rasa kebanyakan tadika pun buat juga kan. Tapi kita menggunakan OneNote. Di mana cikgu boleh conteng-conteng. So pembelajaran itu lebih bermakna. Apa pula OneNote ni? Okay, sekejap saya ambil pen. Contohlah cikgu tu dah masukkan bahan tadika dia dah ada print out contohlah insert picture kan from online lah for example. Apa yang dia belajar hari ni contoh animals contoh for example, ada tak online picture animals sekejap. Okay. Cikgu pakai pensel apa tu cikgu tunjuklah. Apa dia? Cikgu pakai pensel apa tunjuk. Dia bukan pensel saja, dia adalah surface. Surface itu maksudnya cikgu boleh guna any tablet yang boleh tulis. Ataupun sebenarnya waktu guru-guru tadika masing-masing sudah ada laptop sendiri. Jadi saya hanya belikan writing tablet. Wacom nama dia, Wacom. Dia macam writing tablet and then dia ada pencil boleh tulis. So yang macam ni tadi kan, binatang ni tadi. So okay, today we are going to learn about parts of the animals. Are you guys ready? So adalah macam tengah Zoom ni lah kan. Lepas tu cikgu tu dah siap-siap worksheet ke apa ke ataupun ditulis. So eyes. Contoh. Ya Allah, bestnya. Tails. Ni OneNote nama dia. Ni anak. Ya, OneNote. Cikgu, how to spell Wacom tu? Tablet Wacom, how you spell it? Okay, saya tuliskan di ruangan komen WACOM. Oh, WAC. Maknanya kita kena ada tab lah yang ada pensel. Ada dua option, sama ada beli writing tablet iaitu brand Omnion, Wacom, macam-macam sekarang. Boleh type kat Shopee writing tablet. Ataupun terus beli yang dengan komputer boleh tulis sekali iaitu Surface. Surface. Okay. Banyak nak belajar ni. Huyon, inilah yang saya letak dalam story Kak Ita. Tipe Huyon ni saya dah tengok lah cikgu punya story. Cuma kami tak faham sebab macam kita tulis dekat whiteboard kan. Whiteboard. Dan budak-budak anak suka lah kot. Ada gambar dan whiteboard. So I think masa pun dah jam 4 dan Puan Su, Puan Audrey, maybe you can you can suggest to us lah apakah best option yang kita patut belajar dulu. Sekejap ya. Yeah, actually we need to Cikgu Wan. Memang we need to learn more. We need to learn more on making how to use ni pencil ni Audrey.
Yalah, interesting video sebenarnya, interesting content for our YouTube channel lah kan. But first of all, I think kan first of all ialah to teach our members how to set up YouTube channel dulu. Tapi at the same time after setting up, straight away sambung dengan doing how to make a video. So dia can go together, one session like that. Ya, after that baru masuk Canva ke Wacom ke semua tu. I mean we have to come up plus, okay, I quite agree with Madam Audrey because plus nowadays we have conducted the class face to face, so it's no point juga untuk learn to teach online. But then katalah kena PKP lagi sekali, so I would suggest cikgu-cikgu untuk explore OneNote. Tapi untuk for now, disebabkan Tadika sudah beroperasi, boleh fokus on to promote your kindergarten, to menjadi content creator di YouTube. Content creator. Content creator tu maksudnya kita rakam video kita untuk kita postkan kita punya penyampaian di YouTube. Maknanya video rakam video, lepas tu postkan kat YouTube. Ya, sama macam cikgu buat di Facebook juga. Okay, so nak jadi content creator tu kena khusus juga dengan you. Tak spesifik dengan saya, sesiapa saja. Saya pun ni tengah free, bolehlah. Kalau nanti mungkin busy, mungkin terpaksa tolak juga. So depends. Nanti mungkin boleh Madam Audrey set the date. Kalau I free, insyaAllah I try to squeeze my time lah. Kalau kata weekend, insyaAllah free. Tapi kalau kata Monday to Friday ni, because I'm also working as a teacher, so mungkin agak menyukarkan lah. Tapi macam Madam Audrey sendiri, dia ada bagi surat and then I show my jabatan, okay, dapat approval, okay lah, tak ada masalah juga. You lecture di mana? Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Bidang you? Matematik. Dia kata yang kod YouTube you mengajar maths lah kot ya? You mengajar maths. Ya betul. Untuk form berapa? Belajar berapa? Kalau ada anak-anak SPM ke STPM ke, boleh subscribe saya punya channel YouTube. Sekejap saya buka sambil promosi saya punya channel YouTube. Anak saya SPM. Kata mana jumpa Cikgu Wan ni? So saya aktif lah menghasilkan bahan di YouTube. Okay, sekejap. Saya punya sendirilah. Okay, your channel. Ini untuk matrikulasi dan tingkatan 6. So ini dia punya channelnya, boleh search lah Cikgu Wan. Untuk student you lah ni? Ya, untuk student se-Malaysia, bukan sahaja student saya, tapi InsyaAllah lah, as I try to reach as many students I can. So you make this video for you to berikan kepada student-student matrix untuk maths. Ya, betul. College lain pun guna? Boleh guna. Dan saya tak pre-record sebab before this I buat pre-recording, but then pre-recording consume so much time dari segi editing, dari segi masa nak upload semula. So usually I prepare siap-siap soalan apa yang kita nak bincangkan. Macam yang cikgu tengok ni, skrin putih ni, ini adalah OneNote. Dan saya menggunakan pensel yang tadi ni, menggunakan surface tadi ni, saya menulis. So saya just ready bahan dan just present macam mengajar dalam kelas. Faham. So Audrey, so how to move on? Kita bincang nantilah in our AJK group. Nanti mungkin kita nak pandangan daripada peserta yang lain, yang ahli yang lain. Mungkin siapa dia, Nur Azrina, Tan Swibi, Sarima, Cik Ju Ismail. Jadi kalau you all boleh bagi pandangan, kita boleh fikirkanlah, because mungkin buat masa ni pengusaha taska ni tidak nampak lagi keperluannya, mungkin. Okay, saya rasa, tapi never mind,
kita akan terus berusahalah Cikgu Wan, because Boleh. yang stay ni macam Puan Musamah, Puan Audrey ni, Sarimah semua ni, mereka ni memang rasa benar ni, korang kalau tak pandai ni kan ketinggalan ni. Dia agaknya bila dah betul-betul in need, maksudnya dah blur dah, taska tutup dan sebagainya, na'udzubillah min zalik kan, dah tak tahu nak cari mana dah. Because I have went through that one. Kita semua dah lalui sebab ada yang tutup taska kan. Tapi siapa yang menggunakan teknologi, dia guna Zoom, dia guna WhatsApp, dia guna video call dan hatta guna YouTube, adalah sikit dia punya kesan kalau dia gunakan teknologi yang serba ada tu lah kan. So yeah, we might conclude to say that it's important now untuk kita menjadikan penggunaan YouTube sebagai keperluan. Bukannya saya saja nak apa ni, kita bukannya nak jadi famous dalam bidang ni, bukan. But it's a need now. Dan who knows, dengan nampak Cikgu Wan sendiri dah gunakan ilmu you mengajar Math 1 Malaysia. So it's important, dan you are sharing a lot of good things kepada pendidik-pendidik semua. Tahniah saya ucapkan. Okey. Saya nak tambah sikit ya. Seperti yang Cikgu Wan kata tadi kan, dia kata bila kita nak create video untuk the YouTube channel tu masalah kan. Purposely create kan, pre-record kan. Ya. So actually you can choose one session in your class kan. Tadika, your cikgu mengajar, then somebody go in and record terus. After the record terus naik masuk dalam YouTube. You know, then you don't find it macam leceh lah nak buat pre-recorded kan, betul tak Cikgu Wan kan? Betul. Saya suka nak tambah juga, memang kebanyakan di antara kita rakan pengusaha, kita buat dokumentasi tu sebab kita share dekat parents. I believe that most of us upload setiap minggu aktiviti anak-anak, betul tak? Sebab kalau kita tak upload, parents akan tanya, right? Tetapi one time WhatsApp itu dia makan memori handphone. Dia akan ambil space memori di handphone. So sampai satu masa kita akan delete, parents akan delete. So nanti bila hujung tahun, apa yang tadi kau buat tak ada bukti. Tapi jika kita upload di Facebook, jika kita upload di YouTube, banyaklah konten sebenarnya. Inilah anak kita belajar. So dia dah dapat tengok macam ni kan, bila kita scroll sampai ke bawah kan, ya Allah banyaknya video. Kan? Ya, betul. So dia akan rasa berbaloi, dia nampak usaha kita all is very documented. Kalau sekarang yang existing ni tadi kan dah buka, you still rakamkan ke tidak? Untuk laporan kepada parents, like two weeks, kita adalah 2-3 video aktiviti budak-budak macam tu. Kita upload di Facebook dan di WhatsApp lah, tapi mesti ada backup sama ada di Facebook atau YouTube. So at the end bila scroll dekat Facebook Eden Hafiz, ada video-videonya. Dua-dua kena masuklah YouTube dengan Facebook. Ya, sebab WhatsApp ni memang nowadays pun people are transforming to Telegram. Dekat Telegram tu sendiri kita boleh buat folder pula. Semua sekarang orang migrate to Telegram. They no longer use WhatsApp dah. Tapi itulah untuk parents primary kindergarten ni biasanya diorang masih lagi terasa ni, tapi bila dah sekolah nanti memang kebanyakan semua pun dah guna Telegram. Kenapa Telegram? Sebab Telegram dia tak save dekat dalam handphone. Dia ada cloud dia ada temporary cloud di atas angin. So bila-bila kita nak, kita boleh tengok dokumen tu balik. Tapi kalau macam di WhatsApp, gambar itu once kita delete kat memory phone, habis. Once dia delete semua gambar dia dekat gallery, habis. Tapi not Telegram. Hilang handphone habis juga. Hilang handphone. That's why it's good untuk migrate to Telegram jugalah sebenarnya. Mungkin second semester nanti I try to. Itulah kalau kita dapat parenting talk 1, kita minta diorang move to Telegram, and then kita boleh ajar parents to create folder. Sebab bila-bila kita nak buat apa-apa suatu benda macam dulu pun, bila nak introduce parents to Google Classroom, kita kena buat video dulu. Kita kena tutorial kat parents dulu macam mana nak dapatkan konten di Google Classroom. Cikgu Wan, tadi you kata apa-apa yang kita posting kat Facebook,
video lah especially. Jadi kita boleh rakamkan ke YouTube. Macam tu lah, maksudnya simpankan whatever yang kita post kat Facebook tu ke YouTube. Itu kita masuk video lah. Kalau boleh upload asing-asing sebab kualiti tu dah tak sama dah. Bila once kita upload kat Facebook, merosakkan. So eloknya bila save tu, kalau kata nak upload kat YouTube tadi, upload yang raw. The one yang you save MP4 original. MP4 Ya, save as MP4 tadi ni. Yeah, you can treat YouTube sebagai satu storage untuk you punya activity. Exactly. Saya setuju dengan cikgu. It is a storage. So it doesn't take up space in your phone. Yes, and they don't need to download untuk tengok. In fact, dia boleh skip. Macam saya sendiri, itulah nanti kan saya share kat cikgu pening pula. Tapi macam saya matematik sendiri, saya ada buat timestamp. YouTube kita boleh set timestamp di mana dia boleh pergi ke mana-mana example yang dia nak. Tapi macam Tadika rasanya video selalu tak panjang. Macam saya sekali saya mengajar 1 jam, 1 jam setengah. So untuk memudahkan student kita ni lah. Okay, yeah. So patutlah kata macam kenal banyak kat YouTube. Ini contoh timestamp yang saya buat lah. So macam student kan dia nak tengok finding derivative of exponential function. Dia pergi tekan, dia akan bawa ke 6.14. Dia pergi ke 1.04, ada soalan involving set and lot, dia akan terus bawa dia ke sini. So that's why kita pelik tau kenapa YouTube 1 jam setengah pun orang tengok, because nowadays YouTube have upgraded timestamp dekat dalam dia punya channel dia punya ni lah. Satu lagi cikgu, YouTube sekarang ni adalah untuk cari berita terkini. Kan? Mana-mana dah dapat dalam YouTube. Boleh kata sekarang orang dah tak tengok TV lah, orang tengok YouTube je. Lagi cepat information tu. And then boleh tengok banyak version. Orang ni cakap apa? Pandangan orang ni macam mana? Pandangan orang ni macam mana? Ya, dia orang sekarang ni macam YouTube you can use YouTube to search certain topic. Exactly. Parents pun pandai search now. So that's why we also must go to YouTube channel. So alangkah seronoknya bila the moment dia search tu tiba-tiba Tadika kita ada dalam tu, atau mungkin Tadika rakan kita dalam tu. Wow, this is something good. Malaysian punya kindergarten at that level kan. Ya. Okay. Boleh ada soalan tak? Boleh. Okay, sekarang mana puan tadi? Open to question ya. Member-member lain seperti Puan Sarima ke, Nur Azrina ke, Ju, Umi. Ada soalan tak? Tan Swi Bee. Puan Sarima, ada soalan tak? You dah ada YouTube channel, your center? Kalau tak ada soalan ni, nak tanya soalan ni. Sabar nak tanya. Nanti Puan Sarima, yes. I'm not yet have YouTube channel, but looking forward lah to open my own channel after this. Very good. I hope that Teacher Wan, please do not delete your video. Dah ada live dekat YouTube lah Sarima. I know now live on YouTube. But please do not delete. Yes, sure. Boleh pergi ke channel saya, ada Sembang Santai Persatuan Tadika Negeri Sembilan. Oh wow, thank you. Ada. Sebab once saya nak buat my own YouTube channel nanti, of course I dah take note, but takut tertinggal apa-apa. You talk so much. Jadi takut tertinggal apa-apa. Jadi so nanti once I open my own channel, then I try lah. But thank you for your sharing about the Canva tadi. Saya sendiri tak pernah tahu. Canva. Yes, boleh try nanti cikgu. InsyaAllah. And I would tahu dah selama ni kalau nak buat any poster everything, saya guna yang jala panjang tu, Adobe. Saya guna Adobe, susah. Adobe tu memang power lah kalau cikgu menggunakan Adobe tu. Susah. Bagi saya susah lah nak buat sebab kita belajar dulu zaman universiti nak pakai
after 20 years susah bagi saya nak buat kan. Tapi bolehlah buat kan yang amateur. Jadi kalau dah ada yang siap-siap ni, it's easy lah. Thank you. And then actually saya suka tengok for the contents tadi, content development. So kalau misalnya after this kita ada further course or bengkel lebih kepada content development, saya rasa it's not only me, the others pun sangat-sangat teruja nak belajar. That is from me lah. Thank you. InsyaAllah. Okay, thank you Sarimah kerana tetap setia dalam sembang santai ni. InsyaAllah kita cuba dari masa ke semasa untuk bagikan info-info yang terbaik kan untuk ahli-ahli kita lah insyaAllah. Okay, Audrey, Su. Musamma ada soalan lagi tak? Musamma macam nak tanya lagi ni. Adalah nak share sikit je lah tentang apa ni Flipgrid, apa nama dia tu? Flipgrid ke apa? Kejap ya. Flipgrid. Itu untuk yang lukis kan. Untuk pengetahuan semualah saya share sikit. Cucu saya 9 tahun ada YouTube sendiri. Sebabkan dia sangat berminat untuk dengan lukisan. Dia dah ada satu kemahiran dia melukis gunakan guna teknologi lah. Ya, dia guna iPad, dia gunakan apa dan dia download dalam YouTube, dia buat sendiri. Ya, dia tanya ataupun dia search. Setakat ni dia ada 23 subscriber. Ada 23 orang. Tu je lah. Kalau kita tak boleh buat, tak mampu buat, malu dengan my cucu. Okay, tu je saja nak share. Ya, nanti kalau boleh like lah dia punya. Saya masuk dalam PTN9 tu, like dia punya. Betul, cucu yang mana ni? Hasil lukisan dia. Ya. Cucu yang mana, berapa umur dia? Nana lah, dia besar dengan PTN9 tu. Berapa umur sekarang? 9 years old. Masya Allah. Dia dah ada, sebab dia dah sangat minat dengan lukisan dan dia dah pada dia lukisan yang gunakan pensel warna tu dah tak berapa menarik lagi dah. Dia dah gunakan tapi tak ada medium nak letak selain daripada YouTube kan. Share nak tengok. Kalau yang okey, nanti tolong kat asal. Okay, thank you teacher Cikgu Wan. Tu je saja nak share. Dan ada banyak benda lagi sebenarnya. Kalau bagi lagi tambahan masa lagi mungkin ada banyak lagi saya nak tanya. Saya dah mula, saya dah satu langkah ke dalam tapi ada banyak benda yang saya tak tahu lagi. Bila sampai dalam tu saya pun dah sesat-sesat dah. Cari pun saya punya sendiri pun payah nak jumpa dah. Okay, I think kita pun dah overshot time kita kan. Sekarang dah 4:20 dah kan, 4:20 ya. So any more last questions? Kalau tak ada, we want to close sesi